Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan pelajar program pengajian jarak jauh PACE Universiti Utara Malaysia Cawangan Johor Bahru akan membentangkan tugasan asas pentadbiran awam yang bertajuk Peranan dan Tanggungjawab Badan Eksekutif di Malaysia. Seperti di dalam paparan sekarang, berikut adalah nama-nama ahli kumpulan kami yang terdiri daripada 5 orang. Malaysia merupakan sebuah negara yang mengamalkan sistem demokrasi berparlimen di bawah pentadbiran raja berperlembagaan yang mana Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong adalah sebagai ketua negara. Salah satu kriteria sistem demokrasi berparlimen adalah pembahagian kuasa kepada 3 bahagian di dalam pemerintahan, iaitu Malaysia merupakan sebuah negara yang mengamalkan sistem demokrasi berparlimen di bawah pentadbiran raja berperlembagaan yang mana Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong adalah sebagai ketua negara. Salah satu kriteria sistem demokrasi berparlimen adalah pembahagian kuasa kepada 3 bahagian di dalam pemerintahan, iaitu perundangan, kehakiman dan eksekutif, yakni pentadbiran. Sistem pentadbiran di Malaysia dilaksanakan oleh Badan Eksekutif yang diketuai oleh Perdana Menteri dan Jemaah Menteri. Badan Eksekutif juga mempunyai tugas menjalankan kuasa-kuasa pentadbiran kerajaan mengikut perlembagaan dan undang-undang yang mana terdapat 3 peringkat pentadbiran kerajaan, iaitu peringkat persekutuan, peringkat negeri dan peringkat kerajaan tempatan. Definisi eksekutif secara umumnya adalah sebuah badan yang menjalankan pentadbiran bagi sesebuah negara. Badan ini juga merupakan institusi politik yang mula-mula sekali diwujudkan berbanding dengan institusi lain. Pada dasarnya, istilah eksekutif ditakdirkan sebagai ahli-ahli politik sama ada yang dilantik atau dipilih khas untuk menjalankan pemerintahan negara. Di Malaysia, badan eksekutif ini dikenali sebagai kabinet yang diketuai oleh seorang Perdana Menteri, manakala Yang di-Pertuan Agong bertindak sebagai ketua negara. Berikut adalah sejarah Badan Eksekutif. Sistem ahli member sistem pada tahun 1951. Hasil usaha Datuk Onn Jaafar supaya orang tempatan terlibat dalam pentadbiran koloni sebagai langkah untuk menuju kemerdekaan dan pemerintahan sendiri. Sistem ahli ini adalah sistem yang melatih penduduk tempatan mentadbir tanah Melayu. Idea Datuk Onn bin Jaafar sewaktu berbincang dengan Sir Henry Gurney mencadangkan model Kenya selaras hasrat British menjalankan dasar dekolonisasi. Dekolonisasi ialah dasar pemberian bantuan ke arah kerajaan sendiri secara beransur-ansur kepada tanah Melayu jajahan. Sistem ahli ini berakhir pada Ogos 1955 apabila pilihan raya umum pertama diadakan pada bulan Ogos 1955. Badan Eksekutif Pentadbiran Peringkat Persekutuan. Mengikut perkara 39 Perlembagaan Persekutuan, kuasa pentadbiran Kerajaan Persekutuan terletak pada tangan Yang di-Pertuan Agong, tetapi kuasa ini dijalankan oleh Kabinet atau Jemaah Menteri. Jemaah Menteri diketuai oleh Perdana Menteri dengan menteri-menteri lain sebagai ahli. Peranan utama Jemaah Menteri ialah menggubal dasar-dasar kerajaan dalam semua perkara di samping memberi arahan untuk melaksanakan dasar tersebut. Jemaah Menteri juga bertanggungjawab kepada Parlimen dan bertanggungjawab secara kolektif atas keputusan-keputusan yang telah dibuat di dalam Parlimen. Selain itu, Jemaah Menteri turut berperanan sebagai badan pengurusan tertinggi negara yang membentuk segala dasar kerajaan bagi tujuan melaksanakan arahan dasar kerajaan tersebut. Jabatan Perdana Menteri akan menyelaraskan peranan mana-mana kementerian yang akan melaksanakannya. Justru itu, beberapa buah kementerian, jabatan
dan badan berkanun telah diwujudkan dan akan bertambah dari semasa ke semasa. Selain itu, terdapat juga badan berkanun yang merupakan agensi separuh kerajaan di mana ianya ditubuhkan di bawah Akta Parlimen. Tujuannya ialah untuk membolehkan kerajaan bergiat dalam pembangunan sosial ekonomi. Badan Eksekutif di Malaysia. Badan Eksekutif dalam pentadbiran kerajaan tempatan. Kerajaan tempatan dikenali sebagai pihak berkuasa tempatan. Peranan kerajaan tempatan ialah untuk melaksanakan pembangunan sosioekonomi di kawasan pekan atau bandar. Ia juga mengandungi majlis daerah dan majlis perbandaran. Pentadbiran kerajaan tempatan terdiri daripada dua majlis iaitu Majlis Perbandaran dan Majlis Daerah. Pentadbiran Majlis Perbandaran diketuai oleh seorang yang dipertua dan sebuah majlis yang dilantik oleh kerajaan negeri. Pihak berkuasa tempatan mempunyai kuasa autonomi sendiri, antaranya ialah berkuasa membentuk undang-undang kecil sendiri dan melantik kaki tangan seperti penguatkuasa dan menguruskan sumber kewangan sendiri. Majlis tempatan berperanan memajukan kawasan pekan atau bandar, mengutip cukai, meluluskan pembelian premis perniagaan, memberikan permit perniagaan dan sebagainya. Di peringkat kampung pula, ketua kampung dipertanggungjawabkan bagi mengurus kampung masing-masing, manakala daerah ditadbir oleh pegawai daerah. Badan Eksekutif di Malaysia. Badan Eksekutif dalam pentadbiran kerajaan tempatan. Kerajaan tempatan dikenali sebagai pihak berkuasa tempatan. Peranan kerajaan tempatan ialah untuk melaksanakan pembangunan sosioekonomi di kawasan pekan atau bandar. Ia juga mengandungi majlis daerah dan majlis perbandaran. Pentadbiran kerajaan tempatan terdiri daripada dua majlis iaitu Majlis Perbandaran dan Majlis Daerah. Pentadbiran Majlis Perbandaran diketuai oleh seorang yang dipertua dan sebuah majlis yang dilantik oleh kerajaan negeri. Pihak berkuasa tempatan mempunyai kuasa autonomi sendiri, antaranya ialah berkuasa membentuk undang-undang kecil sendiri dan melantik kaki tangan seperti penguatkuasa dan menguruskan sumber kewangan sendiri. Majlis tempatan berperanan memajukan kawasan pekan atau bandar, mengutip cukai, meluluskan pembelian premis perniagaan, memberikan permit perniagaan dan sebagainya. Di peringkat kampung pula, ketua kampung dipertanggungjawabkan bagi mengurus kampung masing-masing, manakala daerah ditadbir oleh pegawai daerah. Berikut merupakan peranan dan tanggungjawab Badan Eksekutif. Badan Eksekutif merupakan badan pembuat dasar kerajaan persekutuan. Ia juga bertindak melaksanakan kuasa kerajaan persekutuan. Badan Eksekutif diketuai oleh Perdana Menteri dan 28 orang menteri lainnya. Kabinet merupakan badan tertinggi yang menjalankan kuasa eksekutif dan Perdana Menteri mempunyai kuasa untuk mencalonkan sesiapa sahaja kepada Yang di-Pertuan Agong untuk menyertai kabinet. Jemaah menteri ini terdiri daripada mereka yang mewakili parti yang mendapat majoriti dalam parlimen dan ditentukan dalam proses pilihan raya. Rakyat mempunyai kuasa dalam menentukan kerajaan. Kuasa eksekutif terletak pada kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri Malaysia. Manakala ahli menteri kabinet pula mestilah dari kalangan ahli parlimen dan kedua-dua Dewan Utama dan ia mestilah bertanggungjawab terhadap parlimen berkenaan. Cabang eksekutif kerajaan terdiri daripada Perdana Menteri sebagai ketua eksekutif diikuti oleh pelbagai bidang menteri kabinet. Berikut merupakan tugas-tugas kabinet. Yang pertama, mentadbirkan kerajaan persekutuan mengikut bidang kuasa yang terdapat dalam senarai persekutuan. Yang kedua, membuat dasar kerajaan. Yang ketiga, memperinci dasar-dasar umum yang dijanjikan kepada rakyat. Yang keempat, membentuk dasar koordinasi yang bertujuan membina sebuah kerajaan yang tetap dan efektif. Yang kelima,
mengendalikan sebarang masalah kecemasan yang melibatkan negara dan rakyat. Yang keenam, saraan ahli kabinet dan Timbalan Menteri ditetapkan oleh Parlimen dan dikendalikan oleh kumpulan wang yang disatukan. Mengikut perkara 44 Perlembagaan Persekutuan, kuasa legislatif persekutuan adalah terletak pada Parlimen yang mengandungi Yang di-Pertuan Agong dan dua majlis yang dinamakan Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Mengikut perkara 49 dan perkara 66 Perlembagaan Malaysia, fungsi dua dewan dan Yang di-Pertuan Agong yang sifat anggotanya adalah berlainan orang adalah satu ciri yang menarik kerana ada pengasingan kuasa dan kawalan dalam meluluskan satu-satu undang-undang itu. Pentadbiran perundangan di peringkat persekutuan lazimnya diletakkan di bahu Perdana Menteri, ahli-ahli kabinet serta ahli-ahli parlimen yang terlibat dalam proses pengubalan undang-undang. Manakala di peringkat kerajaan negeri pula, Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri serta ahli Dewan Undangan Negeri menjalankan tugas pentadbirannya. Badan Eksekutif di Malaysia bertanggungjawab untuk merangka dasar-dasar persekutuan. Dasar merupakan fahaman atau halan tuju yang ingin digunapakai pihak pentadbiran. Dasar boleh diubah oleh menteri yang baru mengambil alih jawatan tersebut. Rang undang-undang pula hanya boleh ditunda, dimansuhkan dan diperkenalkan oleh badan legislatif. Sekarang kita membicarakan simbol kerajaan persekutuan. Ketua negara adalah Yang di-Pertuan Agong, manakala Perdana Menteri merupakan ketua politik negara. Perkara 39 Perlembagaan Persekutuan iaitu kuasa memerintah persekutuan dan perkara 44 Perlembagaan Persekutuan iaitu kuasa perundangan persekutuan. Baginda memerintah berdasarkan kuasa yang telah diberikan kepada Baginda dan memerintah mengikut nasihat Jemaah Menteri yang diketuai oleh Perdana Menteri dan mengikut budi bicara Baginda sendiri yang termasuk dalam Perlembagaan Artikel 40 Perkara 2. Pentadbiran negara dibahagikan kepada beberapa kementerian dan setiap kementerian diketuai oleh seorang eksekutif. Ketua eksekutif termasuk mengetuai birokrasi persekutuan. Ketua eksekutif ialah pegawai yang dilantik dan diberi kuasa mengetuai pengurusan dan pentadbiran sesebuah pihak berkuasa berkanun. Kuasa eksekutif persekutuan hendaklah terletak hak pada Yang di-Pertuan Agong dan tertaluk kepada peruntukan mana-mana undang-undang persekutuan dan peruntukan jadual kedua bolehlah dijalankan olehnya atau oleh Jemaah Menteri atau oleh mana-mana menteri yang diberi kuasa oleh Jemaah Menteri. Perlembagaan Persekutuan Bab 3 Perkara 39 terletak pada Yang di-Pertuan Agong dan tertaluk pada peruntukan mana-mana undang-undang persekutuan dan peruntukan jadual kedua. Kuasa itu boleh dijalankan olehnya atau oleh mana-mana menteri yang diberi kuasa oleh Jemaah Menteri, tetapi Parlimen boleh dengan undang-undang memberi tugas-tugas pemerintahan kepada orang-orang lain. Kuasa eksekutif ini boleh dijalankan oleh Jemaah Menteri atau Menteri Kabinet yang dilantik. Ketua eksekutif juga mewakili negara dalam mengadakan perhubungan dengan negara luar. Persidangan dalam pertubuhan antarabangsa biasanya dihadiri oleh ketua eksekutif atau wakil-wakilnya bersesuaian dengan persidangan yang dihadiri. Ketua eksekutif juga berperanan sebagai wakil untuk membicarakan masalah dunia atau masalah serantau. Perlembagaan begini bukan sahaja dapat mengeratkan hubungan politik, malahan dapat meningkatkan kerjasama dalam bidang ekonomi dan sosial. Yang di-Pertuan Agong merupakan Ketua Terus Angkatan Tentera Malaysia, manakala Menteri Pertahanan melaksanakan tugas pentadbiran bagi pihak Baginda. Panglima Tertinggi juga dipanggil Pemerintah Tertinggi adalah orang yang menjalankan perintah dan kawal tertinggi ke atas sesebuah angkatan tentera atau cabang tentera.
selaras dengan Perkara 41 Perlembagaan Persekutuan Malaysia, yang di-Pertuan Agong ialah pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Malaysia. Baginda adalah pegawai tertinggi dalam institusi ketenteraan dengan kuasa untuk melantik Panglima Angkatan Tentera atas nasihat Majlis Angkatan Tentera. Mengikut Perkara 41 Perlembagaan Persekutuan, yang di-Pertuan Agong hendaklah menjadi pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Persekutuan. Parlimen Persekutuan meluluskan Akta Angkatan Tentera Persekutuan untuk menyatukan semua peraturan ke dalam satu undang-undang bagi mentadbir ketiga-tiga perkhidmatan, iaitu Tentera Darat, Tentera Laut dan Tentera Udara. Ia menetapkan fungsi dan tugas-tugas Ketua Ulama Negara dalam kapasitinya sebagai pemerintah tertinggi. Yang di-Pertuan Agong memperkenankan rang undang-undang yang diluluskan Dewan Rakyat dan Dewan Negara, memanggil persidangan Parlimen, membubar Parlimen dan seterusnya. Perdana Menteri sebagai anggota Dewan Rakyat dan Jemaah Menteri memperkenalkan rang undang-undang daripada pihak kerajaan. Fungsi ini sebagai jalan terakhir bagi pesalah-pesalah yang biasanya menghadapi hukuman mati atau penjara seumur hidup untuk mendapatkan keampunan. Tugas eksekutif adalah untuk melaksanakan undang-undang yang telah diluluskan oleh badan legislatif. Secara kesimpulannya, eksekutif negara adalah nadi segala kegiatan politik. Walaupun jumlah anggotanya kecil, peranan serta kegiatan yang dimainkan olehnya adalah begitu banyak sekali. Di samping itu, segala kegiatan dan tindakannya mendapat perhatian rakyat dan mempengaruhi kehidupan semua lapisan masyarakat. Keadaan ini tentu berbeza dengan negara yang mengamalkan corak pemerintahan eksekutif secara berparlimen kerana dalam sistem ini, pengagihan kuasa itu berlaku. Kuasa dijalankan secara berkumpulan walaupun Perdana Menteri diberi kuasa yang lebih. Perdana Menteri Malaysia juga dipilih dari ketua parti politik yang memenangi majoriti dalam pilihan raya, yang mana bagi ahli eksekutif memegang kuasa dalam kabinet adalah terhad mengikut jangka masa pilihan raya. Di Malaysia, setiap penggal pilihan raya adalah tidak melebihi 5 tahun. Kebarangkalian untuk wakil-wakil rakyat dipilih semula menganggotai kabinet adalah besar sekiranya mereka berupaya mendapat sokongan rakyat dalam pilihan raya seterusnya. Sekian daripada kumpulan kami. Terima kasih.